Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk mata pelajaran hari ini, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4 dalam unit yang pertama iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Statistik oleh Polis Diraja Malaysia PDRM mendapati sebanyak 577 kes pembuangan bayi direkodkan, puncanya kehamilan luar nikah dan kehamilan remaja. Dah tengok berita tadi? Statistik juga menunjukkan bahawa setiap tahun berlaku peningkatan dalam kes pembuangan bayi. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah disebabkan oleh kehamilan luar nikah. Jadi, kehamilan luar nikah ini terjadi disebabkan oleh pergaulan bebas yang berlandaskan nafsu semata-mata antara lelaki dan perempuan dan kebiasaannya mempunyai hubungan yang istimewa iaitu teman lelaki dan teman wanita. Oleh itu, kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah, menghindar dan menolak daripada terjerumus dalam gejala ini perlu dipraktikkan oleh golongan remaja kini. Oleh itu, apakah itu abstinen? Abstinen merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Perlakuan ini bermaksud penolakan seseorang dengan yakin dan berani untuk menyatakan tidak untuk melakukan hubungan seksual sebelum bernikah. Abstinen juga perlu difahami dan diamalkan oleh semua golongan bagi mengelakkan daripada berlakunya aktiviti seks bebas. Pengetahuan abstinen juga merupakan tuntutan dalam setiap agama di mana ia dapat menyelamatkan remaja daripada terjerumus dalam aktiviti-aktiviti yang negatif sekaligus dapat menjaga nama baik nasab keturunannya sendiri. Okey, jadi kelebihan dalam mengamalkan kemahiran abstinen ini adalah yang pertama dapat menjaga maruah diri, menjaga maruah keluarga, menjaga maruah masyarakat serta dapat mengharumkan nama negara. Oleh itu, dalam kita mengamalkan abstinen semestinya mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri. Yang pertama, cabaran dalam pengaruh rakan. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan daripada rakan sebaya mereka terutamanya dalam perkara yang dianggap dapat menyeronokkan diri sendiri. Cabaran yang kedua ialah cabaran persekitaran. Persekitaran masyarakat yang terdedah dengan unsur-unsur yang negatif merupakan cabaran individu untuk menangani masalah-masalah tersebut. Selain itu, masalah dalam hubungan kekeluargaan juga mendorong individu untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Cabaran yang ketiga ialah pengaruh internet dan media massa. Kemudahan untuk mengakses internet pada masa kini juga merupakan cabaran yang paling tinggi kerana remaja masa kini mudah untuk mengakses laman web yang berunsur lucah. Hal ini merupakan cabaran yang paling getir serta dapat mendorong mereka dalam melakukan gejala-gejala yang negatif. Cabaran yang terakhir ialah pengaruh luar kawalan. Hal ini terjadi sekiranya individu tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk menolak ajakan-ajakan daripada orang-orang yang lebih dewasa. Contohnya, kanak-kanak takut untuk melawan orang yang lebih dewasa yang mengajak dalam melakukan perkara-perkara yang negatif. Jadi, terdapat beberapa situasi yang mendorong kepada hubungan seksual sebelum bernikah. Yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Ketiadaan pengetahuan dalam pendidikan seksual mendorong kepada individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengikut perasaan dan hawa nafsu sendiri. Oleh yang demikian, pendidikan seksual ini bukan tertumpu kepada cara untuk melaksanakan hubungan seksual, tetapi pendidikan seksual ini perlu diterapkan dalam semua golongan bagi mengelakkan daripada individu melakukan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, dapat menjaga batas-batas dalam pergaulan. Situasi yang kedua ialah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri sendiri. Kehidupan yang bebas dan keseronokan yang melampau menjadikan remaja terbiasa dengan situasi-situasi yang tidak sihat sehinggakan berlakunya pergaulan-pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan. Kebiasaannya, golongan ini cenderung kepada budaya suka melepak dan penyalahgunaan bahan dan dadah. Situasi ketiga ialah berpakaian kurang sopan. Berpakaian yang tidak sopan dan mencolok mata boleh menarik minat orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang negatif terhadap dirinya sendiri. Berdua-duaan di tempat yang sunyi. Situasi ini amat berisiko untuk golongan remaja melakukan hubungan kerana mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas. Jadi itu yang kita perlu mengelakkan daripada berdua-duaan di tempat yang sunyi, di tempat yang gelap. Dan situasi yang terakhir ialah menonton bahan
pornografi. Kesan daripada menonton bahan pornografi ini dapat merangsang nafsu seseorang serta meningkatkan lagi perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Oleh itu, kita perlu mengelakkan daripada menonton bahan pornografi kerana ia sangat tidak baik dan akan mendatangkan kesan yang sangat negatif kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat mahupun negara kita. Seterusnya, kesan penglibatan seksual kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kesan terhadap diri sendiri ialah mencemarkan maruah diri, berlaku kemerosotan tahap kesihatan diri, kemerosotan dalam pembelajaran, meningkatkan risiko kehamilan dan meningkatkan risiko jangkitan penyakit yang berjangkit. Kesan terhadap keluarga pula ialah mencemarkan nama baik keluarga, menjadikan keluarga yang porak-peranda dan meruntuhkan keharmonian keluarga. Kesan kepada masyarakat pula ialah berlaku peningkatan dalam masalah sosial masyarakat, lahirnya lebih banyak anak yang tidak sah taraf, dan yang terakhir, penyakit jangkitan seksual semakin berleluasa. Oleh itu, bagaimanakah langkah ataupun cara untuk kita menangani daripada melakukan hubungan seksual sebelum nikah? Yang pertama, tingkatkan pengetahuan agama. Yang kedua, mengelakkan diri daripada terjerumus dalam situasi yang mendorong kepada tindakan seksual. Yang ketiga, mengamalkan abstinence dengan cara yang bersungguh-sungguh. Yang keempat, mewujudkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain dan berani mengatakan tidak dengan tegas dan yakin. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga maruah diri kita daripada terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Secara kesimpulannya, kemahiran abstinent ini perlu diamalkan oleh semua golongan dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah bagi menangani gejala-gejala yang negatif. Seterusnya, sekiranya kita dapat mengamalkan abstinent dengan cara yang baik, maka ia mendatangkan kesan yang positif kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat mahupun negara. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.